Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membincangkan topik di bawah tajuk hubungan etnik, iaitu isu etnik Rohingya di Malaysia antara sisi kemanusiaan dan kedaulatan negara. 9. Etnik Rohingya merupakan kelompok minoriti Islam di Myanmar, namun sebahagian besar orang Rohingya menetap di Arakan, yang kini dikenali sebagai Rakhine, terutamanya di sekitar Maungdaw, Botidung, Rathidaung, Situi, dan Kyautau. Berdasarkan perkembangan sejarah, Rohingya merupakan kejukan daripada pelbagai bangsa Arab, Parsi, Afghanistan, maupun Bengal dan Chittagong. Antara isu utama yang menjadi persoalan adalah status umat Islam Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Berdasarkan kajian, golongan minoriti Rohingya terasing akibat penjajahan British di Myanmar. Terdapat kira-kira 134 etnik di Myanmar, termasuklah Karen, Chin, dan Mon. Rohingya tidak diiktiraf sebagai kumpulan dan etnik tersebut kerana perang etnik yang berlaku pada 1942 telah menyebabkan masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Apabila mereka kembali ke Myanmar, dasar negara telah berubah dan kesannya ialah mereka tidak diakui sebagai rakyat negara itu dan menjadi pengemis di negara sendiri. Nasib malang masyarakat ini berlanjutan apabila Undang-Undang Kewarganegaraan Burma, yaitu Citizenship Act of Burma, diperkenalkan pada tahun 1982. Akta ini diluluskan oleh Ne Win dengan tujuan untuk menghapuskan etnik Rohingya dari peta Myanmar. Dalam konteks Malaysia, isu pelarian etnik Rohingya sedang hangat diperkatakan oleh media dan menarik perhatian rakyat Malaysia sendiri. Dianggarkan terdapat lebih kurang 150,000 warga Rohingya yang berada di Malaysia. Susulan penularan pandemik COVID-19, media tempatan telah melaporkan pada 4 hari bulan April 2020, terdapat lebih 200 pelarian Rohingya mendarat dengan menaiki bot di kawasan Peranginan, berdekatan pantai Teluk Nibong di Langkawi. Mereka telah ditahan oleh pihak berkuasa dan dikuarantin bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Pada 16 April, usaha bersepadu antara TUDM, TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah berjaya menghalang kemasukan bot yang dipenuhi oleh pelarian Rohingya yang berhajat memasuki perairan negara. Atas prinsip kemanusiaan, pihak berkuasa telah memberi bantuan makanan sebelum mengiringi bot tersebut keluar menuju perairan antarabangsa. Bukan itu sahaja, tuntutan kewarganegaraan pelarian Rohingya juga mendapat perhatian rakyat Malaysia yang tular di media sosial. Dalam hal ini, kerajaan perlu tegas dalam menguruskan mereka di negara ini agar tidak menjejaskan kedaulatan negara. Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurhani Zuhaira binti Muhammad Zaki. Okey, pada hari ini saya ingin membahaskan tentang isu etnik Rohingya dari sisi kedaulatan negara. Seperti mana yang kita ketahui bahawa etnik Rohingya ini berasal daripada negara Myanmar, tetapi mereka ini tidak sama dengan sebahagian besar penduduk Myanmar kerana kebanyakan daripada mereka ini berkulit gelap dan juga beragama Islam. Kita juga tahu tahun demi tahun kehidupan mereka sangatlah sukar, malah mereka juga tidak diberikan kad pengenalan yang sah untuk menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Okey, baiklah. Saya pasti bahawa ada di kalangan kita yang tertanya-tanya kenapa isu pelarian Rohingya ini boleh menjejaskan kedaulatan negara. Menurut Mascha, pelarian Rohingya ini tidak mengamalkan kebersihan yang baik sama sekali dan ada juga di antara mereka yang bermusuhan dengan rakyat Malaysia. Namun, walaupun kalangan Rohingya ini berkelakuan sedemikian, adalah tidak wajar untuk kita sebagai rakyat Malaysia bersikap prejudis ke atas semua kaum mereka kerana ini akan menyebabkan pertembungan budaya berlaku. Ramai juga di antara kaum Rohingya ini sangat miskin dan tidak berpelajaran sama sekali semenjak mereka datang ke Myanmar. Oleh itu, pembudayaan budaya, kebersihan amatlah berbeza daripada kita. Hal ini membimbangkan juga rakyat Malaysia kerana mereka takut akan kesihatan mereka boleh terjejas akibat kedatangan pelarian Rohingya ini. Maka, jurang pembudayaan akibat kemiskinan ini tidak sewajarnya diamalkan untuk meneruskan prejudis yang kuat terhadap kaum Rohingya. Sekiranya hal sedemikian berlaku, ia akan memberi impak negatif dan ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan negara. Okey, selain itu, konflik agama dan kaum serta penglibatan etnik Rohingya dalam kegiatan jenayah juga boleh menjejaskan kedaulatan negara. Seperti mana yang kita tahu bahawa kehadiran pelarian Rohingya ini telah menyebabkan berlakunya konflik agama dan kaum antara penganut Buddha dan etnik Rohingya. Konflik ini telah mengakibatkan pembunuhan di antara mereka yang telah berlaku di Pulau Pinang, Selangor, Melaka dan Kuala Lumpur.
Di samping itu juga, hal ini lebih membimbangkan disebabkan pelarian Rohingya ini tidak mempunyai dokumen yang sah ketika memasuki negara Malaysia. Ada juga di antara mereka yang diperdagangkan dan terbabit dalam kegiatan jenayah seperti rompakan, pembunuhan, pengedaran data, rogol dan kegiatan samseng. Di sini saya ingin memberikan satu contoh seperti kes yang berlaku di Kulai pada 29 April 2019 yang melibatkan 3 orang lelaki Rohingya yang berumur sekitar 20 hingga 32 tahun bersama-sama 2 orang kanak-kanak perempuan yang berusia 8 dan 9 tahun melakukan pecah masuk rumah sekitar daerah ini. Hal ini telah membuktikan bahawa golongan pelarian Rohingya ini memberi impak yang negatif kepada keselamatan rakyat Malaysia dan juga menjejaskan kedaulatan negara. Maka dengan itu, pelbagai usaha dan langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang telah dibahaskan sebentar tadi. Antaranya ialah mengiktiraf ajuan rakyat Malaysia yang sah dengan meningkatkan tahap pembudayaan kaum Rohingya untuk mendekati tahap pembudayaan rakyat Malaysia sendiri. Dengan ini, kita memerlukan badan-badan yang mewakili pelarian Rohingya untuk sama-sama membantu antara satu sama lain. Organisasi bukan kerajaan NGO dan organisasi masyarakat sivil CSO misalnya bukan sahaja perlu menumpukan kepada pemberian bantuan kemanusiaan, tetapi mereka juga boleh merapatkan jurang pembudayaan sosial di antara kita. Untuk langkah jangka masa panjang, pembudayaan ini hanya dapat diterapkan melalui pendidikan. Dengan ini diharapkan kita dapat duduk bersama-sama dengan aman dan kedaulatan negara juga akan lebih terjamin. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Isu kedaulatan Malaysia terhadap pelarian Rohingya. Pelarian Rohingya tidak dapat menggugat kedaulatan negara kita. Hal ini kerana sebab-sebab yang pertama adalah Undang-Undang Malaysia yang ketat. Yang kedua, mereka hanya bekerja untuk menyara diri. Dan yang ketiga, kerajaan memperketatkan sepadan negara. Sebab yang pertama adalah Undang-Undang Malaysia yang ketat. Malaysia mempunyai undang-undang yang ketat. Sebagai contoh, sebahagian pelarian Rohingya telah diberkas akibat terlibat dengan aktiviti dadah. Ini menunjukkan negara kita amat menitik beratkan tentang keselamatan dan ketenteraman rakyat kita. Pelarian Rohingya sememangnya tiada hak ke atas negara kita. Sebab yang kedua adalah mereka hanya bekerja untuk menyara diri. Kebanyakan pelarian Rohingya yang datang ke negara kita sememangnya untuk mencari rezeki yang halal. Mereka bekerja sebagai buruh dan pekerja kilang. Mereka juga membantu dari segi ekonomi di negara kita. Justru, mereka tidak sama sekali menggugat kedaulatan negara. Sebab yang ketiga adalah kerajaan memperketatkan sepadan negara. Pihak berkuasa telah memperketatkan sepadan negara dan juga lorong tikus yang sering digunakan oleh pelarian Rohingya. Dengan ini, kita tidak perlu risau dengan keamanan dan ketenteraman negara kita. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sisi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Malaysia untuk etnik Rohingya. Sisi kemanusiaan adalah cermin keperhatian Malaysia terhadap etnik Rohingya, di mana Malaysia telah memberi pelbagai bentuk bantuan kepada etnik ini di atas segala penderitaan dan kesengsaraan mereka alami, di mana mereka telah terpaksa berdepan dengan kekejaman kerajaan Myanmar yang telah melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap kaum mereka. Malahan, mereka telah membakar, merobohkan, merampas barangan dan tanah asal yang diduduki oleh kaum ini. Keadaan terdesak ini membuatkan etnik Rohingya terpaksa melarikan diri daripada ancaman kerajaan Myanmar. Isu ini merupakan isu kemanusiaan serantau dan perlu diberikan perhatian. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah memberikan peluang kepada etnik Rohingya atas dasar kemanusiaan dan tanggungjawab sesama umat manusia. Terdapat juga sumbangan yang telah diberikan oleh Malaysia dalam membantu etnik Rohingya. Antara sumbangan yang telah diberikan, Malaysia telah menerima pelarian Rohingya menetap sementara di Malaysia sehingga isu mereka diselesaikan. Malaysia telah menyediakan tempat tinggal dan memberi bantuan makanan serta keperluan semasa mereka berada di Malaysia. Seterusnya,
Malaysia juga telah memberi sumbangan RM10 juta untuk usaha kemanusiaan dan projek pemulihan sosial di Rohini dan misi kemanusiaan Food for Litila for Myanmar. Malaysia juga telah memberi sumbangan dengan membantu Bangladesh di mana tidak membiarkan kerajaan Bangladesh bersendirian dalam menangani isu pelarian Rohingya di sepadan Bangladesh. Selain itu, Malaysia juga telah melaksanakan bantuan misi kemanusiaan untuk Rohingya bagi membekalkan keperluan serta bantuan segera kepada pelarian yang berlindung di sempadan Bangladesh Myanmar. Sumbangan seperti Persatuan Perubatannya itu Mercy Malaysia telah diantar untuk melakukan program kesihatan terhadap etnik Rohingya, di mana mereka telah membuat klinik bergerak di penempatan pelarian Rohingya. Mengikut statistik klinik, mereka telah menerima purata 600 pesakit pelarian Rohingya dalam sehari ketika Dhaka Community Hospital itu dibuka. Kebaikan sumbangan diberikan oleh Malaysia kepada etnik Rohingya ialah dapat memberikan kesan terhadap hubungan baik Malaysia dengan negara lain, di mana sebanyak sedikit dapat membantu mereka menangani isu Rohingya. Contohnya, Thailand meminta bantuan Malaysia untuk memesan sekumpulan mangsa perdagangan manusia etnik Rohingya yang melarikan diri dari pusat tahanan di Songkah. Bantuan yang diminta menunjukkan sisi hubungan baik antara Malaysia dengan negara Thailand. Selain itu, bantuan yang disalurkan oleh Malaysia kepada Bangladesh untuk disalurkan kepada etnik Rohingya juga menunjukkan hubungan yang baik antara dua negara itu. Namun, isu Rohingya ini boleh memberikan kesan negatif kepada Malaysia, di mana kebaikan boleh disalahartikan oleh setengah golongan etnik Rohingya, iaitu timbulnya isu rakyat Rohingya menuntut kewarganegaraan dan hak-hak lain untuk menetap di Malaysia. Hal ini sebenarnya boleh menimbulkan kemarahan rakyat tempatan terhadap golongan ini kerana mereka tidak reti bersyukur dengan bantuan yang telah diberikan. Hal ini memberi kelebihan kepada Myanmar dalam mengurangkan populasi rakyat mereka yang padat dengan mengusir lebih banyak etnik Rohingya, yang menyebabkan Malaysia atau negara jiran menjadi satu tempat pelarian Rohingya. Kemasukan Rohingya ke Malaysia menjadikan negara lebih padat dan boleh menimbulkan berbagai jenis konflik, seperti kes etnik Rohingya memperlakukan tempat tinggal dengan tidak wajar di mana kebersihan tidak terjaga dan merosakkan harta benda di kawasan tertentu menyebabkan penduduk tempatan tidak selesa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Madiha Afrina. Sekarang, mari kita teruskan sisi kemanusiaan. Apakah sumbangan lain yang dilakukan oleh Malaysia terhadap pelarian Rohingya? Yang pertama, melatih pelarian Rohingya dengan latihan keterampilan ataupun latihan pekerjaan. Yang kedua, memberi peluang pendidikan kepada kanak-kanak Rohingya. Mari kita lihat sumbangan yang pertama, iaitu melatih pelarian Rohingya dengan latihan keterampilan ataupun latihan pekerjaan. Latihan dalam bentuk mahir dan separuh mahir diberikan agar mereka dapat terus hidup di negara ketiga untuk mencari pekerjaan berdasarkan latihan yang diberikan. Kementerian Dalam Negeri KDN sudah melancarkan projek perintis kebenaran bekerja kepada 300 etnik Rohingya yang memegangkan UNHCR di Malaysia. Mereka akan bekerja di sektor peladangan dan sektor perkilangan untuk tempoh 3 tahun sementara menunggu masa untuk mereka pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara ketiga. Namun, terdapat isu yang berkenaan dengan pekerjaan, iaitu setengah majikan mengambil kesempatan dengan merendahkan gaji mereka tanpa sebarang kebajikan pekerjaan seperti insurans kesihatan dan cuti bergaji. Terdapat responden Rohingya mengatakan bahawa penipuan juga berlaku di syarikat pembinaan, iaitu gaji tidak diberikan seperti yang dijanjikan. Justru, mereka lebih memilih untuk bekerja sendiri berbanding bekerja di sektor tersebut. Walau bagaimanapun, setengah golongan Rohingya ini banyak terlibat dengan isu pasar borong selayang kerana tidak mempunyai lesen perniagaan. Mereka juga tidak disenangi di pasar tersebut seolah-olah etnik Rohingya ini telah menutup peluang nasib peniaga-peniaga tempatan yang lain. Kerajaan Malaysia juga telah membantu pelarian Rohingya dengan memberikan peluang pendidikan kepada kanak-kanak Rohingya. Hal ini adalah bertujuan supaya mereka dapat meneruskan pelajaran apabila berada di negara asal nanti. Sebagai contoh, kewujudan Pusat Rohingya Education Center REC di negara ini memastikan 600 anak pelajar Rohingya mendapat pendidikan yang sempurna. Sistem pendidikan di REC memberi fokus kepada sistem sekolah kebangsaan kepada anak-anak Rohingya berusia lingkungan 6 hingga 12 tahun supaya mereka boleh menyelesaikan diri dengan susunan sekolah yang formal dan teratur. Yuran yang dikenakan juga murah kepada setiap murid iaitu sebanyak RM30 bagi menggalakkan lebih ramai pelajar Rohingya menghantar anak mereka ke pusat itu. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran bagi guru di REC. Sikap agresif serta masalah bahasa antara cabaran yang perlu dihadapi oleh tenaga pengajar.
Malah, terdapat juga pelajar yang masih trauma dan kurang bergaul dengan orang lain. Guru di REC bertanggungjawab memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tiada pergaduhan yang berlaku. Di peringkat awal penubuhan pada tahun 2015, hampir setiap hari berlaku pergaduhan dalam kalangan murid dan mereka menggunakan senjata seperti paku, batang besi, pisau dan kayu. Alat tersebut dikatakan untuk melindungi kerana mereka tidak rasa selamat berjumpa dengan orang sekeliling. Oleh itu, tenaga pengajar perlu bijak mengawal keadaan dan memerlukan kesabaran yang tinggi, memandangkan sikap dan tingkah laku murid Rohingya berbeza dengan murid di negara ini. Hal ini disebabkan oleh kanak-kanak Rohingya telah dipengaruhi oleh faktor sekeliling ketika di negara asal. Kesimpulan, secara tuntasnya, kerakyatan etnik Rohingya tidak disahkan walaupun selepas pembubaran Undang-Undang Rakyat Baharu Myanmar pada tahun 1982. Undang-undang tersebut menyenaraikan beberapa peringkat kewarganegaraan semula jadi, iaitu harus memiliki bukti keluarga mereka tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948, serta fasih berbahasa satu bahasa kebangsaan. Namun begitu, kebanyakan etnik Rohingya tidak mempunyai dokumen yang membuktikan keturunan mereka sudah wujud di negara itu sejak sekian lama. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya mereka ditolak daripada kerakyatan Myanmar. Kesimpulannya, krisis ini perlu ditangani dengan segera bagi mengelakkan berlakunya sesuatu yang di luar jangkaan. Antara cadangan yang dapat dikemukakan adalah kerajaan Myanmar harus didesak supaya menamatkan dasarnya yang melaksanakan pengusiran dan diskriminasi ke atas masyarakat Rohingya dengan memindah semula Burma Citizenship Law yang diluluskan pada tahun 1982. Kerajaan Myanmar perlu didesak agar mengiktiraf masyarakat Rohingya sebagai warga negara Myanmar berasaskan bukti yang ada termasuklah faktor sejarah. Selain itu, bagi mengelakkan berlaku sebarang rusuhan atau kekacauan di Malaysia, kerajaan harus memprotes tindakan kekejaman ini dengan cara menggantung sementara urusan dagangan Malaysia-Myanmar dan menutup kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur. Kerajaan juga harus menghantar pasukan bantuan kemanusiaan dengan mendesak kerajaan Myanmar untuk bekerjasama. Dengan itu, ia boleh mengurangkan beban masyarakat Rohingya serta secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan kerajaan Myanmar.